Gabungan Rakyat Sabah GRS optimis mampu catat kemenangan di lebih 40 kerusi daripada 55 kerusi yang ditandingi. Keyakinan ini dinyatakan pengerusinya, Datuk Seri Panglima Haji Nor, berdasarkan maklum balas positif ketika turun padang bertemu pengundi. Antara kerusi DUN yang mampu dipertahankan ialah DUN Lumadan dan DUN Klias. Kita yakin kita boleh mempertahankan kerajaan, dia bilang. Lebih daripada 37 simple majority insyaAllah. Kita bertanding 55 dan kita yakin kita dapat lebih daripada 40. Beliau berkata demikian pada majlis bersama rakyat kempen Rumah Kita, Kita Jaga GRS, DUN Klias dan DUN Lumadan di Beaufort. Dalam pada itu, Datuk Seri Panglima Haji G menggesa rakyat Sabah yang bekerja di Semenanjung, Sarawak atau luar negara pulang bagi menunaikan tanggungjawab. 8 fokus utama manifesto calon Pakatan Harapan bagi DUN melalap Datuk Jamawi Jaafar. Antaranya merancakan sektor pelancongan, penubuhan yayasan melalap, kemudahan perubatan, mewujudkan institusi pertanian dan naik taraf jalan menghubungkan melalap membakut. Intipati manifesto itu juga memfokuskan usaha memacu pembangunan Pekan Melalap sebagai hub ekonomi baharu Tenom. Saya akan cuba berusaha selama 5 tahun untuk mewujudkan 8 perkara yang telah saya gariskan dalam manifesto. Mengenai capaian internet di Melalap, Datuk Jamawi berkata itu diberi perhatian melalui rancangan perluasan liputan digital bagi memastikan rakyat menerima akses komunikasi. Pendekatan politik matang dan keterbukaan antara asas utama dalam usaha mendekati hati pengundi bagi memastikan mereka memahami hala tuju pembangunan calon Barisan Nasional BN DUN Kemabung, Datuk Ramajan Sulaiman Han. Kempen berjalan dengan lancar dan baik, sangat ada keterbukaan dan semua baiklah, tiada masalah. Datuk Rahmajan berkata pendekatan tersebut memberi ruang kepada masyarakat menyampaikan pandangan mereka tanpa sekatan sekaligus memperkukuh kepercayaan antara pemimpin dan pengundi. Nikmati bekalan elektrik lebih stabil antara harapan rakyat di DUN Karamunting Sandakan yang sudah ditunaikan oleh Kerajaan Persekutuan dan Negeri. Perkongsiannya bersama Saleh Jikri dalam Madani Maju Makmur. Sangat memuaskan lah. Dan ini punya elektrik jarang mati lah. Baguslah untuk kehidupan seharian kan. Diharapkan nanti akan bertambah lebih baik lah. Kemudahan asas ini dinikmati hasil pelaksanaan projek Sabah Electric City. Ia melibatkan pembinaan beberapa pencawang pembahagi utama PPU termasuk Batu Sapi, Motas, Permai, Lela dan Bukit Tenas, memanfaatkan lebih 3,000 pengguna. Bekalan elektrik yang stabil bukan sahaja menjamin kesejahteraan rakyat, malah merangsang pertumbuhan ekonomi dan sosial setempat. Kami sebagai pengguna berasa bersyukurlah kerana catuan elektrik di kawasan kami semakin berkurang dan bekalan elektrik di kawasan kami semakin stabil lah, dan kami sebagai pengguna dapat menggunakan elektrik dengan keadaan yang baik lagi lah. Penambahan PPU ini berjaya mengurangkan sistem tempoh gangguan purata pengguna SAIDI sebanyak 55.44 minit berbanding sebelumnya. Baik, sekarang saya berada di bilik kawalan pencawang pembahagi utama PPU Batu Sapi yang mempunyai kekuatan 33,000 voltan yang membekalkan bekalan elektrik kepada pengguna domestik, industri dan juga komersial di sekitar kawasan Batu Sapi ini.
Projek bernilai RM25.9 juta dengan kapasiti transformer 30 megawatt siap tahun ini hasil kerjasama TNB dan Sabah Electricity, membuktikan komitmen kerajaan Madani memastikan kemudahan asas rakyat terus efisien. Selain manfaat tenaga, limpahan pembangunan turut terasa di kawasan berhampiran. Antaranya, pembinaan jambatan konkrit, lampu solar, tangga warga emas, pusat riadah dan kemudahan pendidikan. Ada ini pegangan naik semua, tangga-tangga naik. Dulu susah betul kami naik. Saya sebagai warga Mas merayap sudah saya kalau naik sama turun. Sekarang saya naik, senang sudah saya. Murid-murid yang pergi universiti, dia ada satu insentif lah, panggil sumbangan juga. Tapi akhir tahun, after itu SPM, kita pun ada itu murid-murid yang cemerlang punya, kita pun ada bagi sikit insentif, satu sokongan lah untuk kita punya murid-murid di kawasan Karapenting. Dengan ada orang bilang prasarana futsal yang dulu sekian lama terbiar, orang bilang sekarang ni alhamdulillah banyak sudah perubahan lah. Orang bilang ada bumbung, dari segi dia punya orang bilang sudut-sudut tu kan yang mana dulu banyak yang berlubang-lubang, koyak-koyak kan. Tapi sekarang pun sudah berubah lah. Apa yang telah dimajukan di Karapenting Laut ni banyak perubahan dia. Jembatan baik bulit, lampu solar, segala-galanya lah, tidak masalah lah. Kerana banyak betul perubahannya ni. Dengan penduduk hampir 20,000 orang, Karapenting kini tampil sebagai kawasan pesat membangun dan aman damai. Salih Jikri, RTM. Lebih seabad, Menara Jam Atkinson menceriakan pemandangan di Kota Kinabalu. Simbol sejarah yang menghubungkan masa lalu dan masa kini tampil segar seiring kesediaan menyambut kedatangan pelancong sepanjang Tahun Melaut Malaysia 2026. Laporan Nirona Newman. Jam Atkinson kini berwajah baharu dan lebih moden sekaligus menarik minat pelancong dari dalam dan luar negara untuk berkunjung ke Bandaraya Kota Kinabalu. Dibina pada tahun 1906, pengunjung boleh menikmati panorama bandar sambil menapak di laluan Treetop Walkway sejauh 500 meter yang menghubungkan menara ke Signal Hill. Menurut Mayor Bandaraya Kota Kinabalu, Datuk Seri Dr. Sabin Samita, projek pengindahan dataran Menara Jam Atkinson siap dinaik taraf pada 13 September lalu. Naik taraf merangkumi lanskap baharu, pencahayaan moden, kemudahan untuk orang kurang upaya dan pemasangan kamera litar tertutup bagi keselamatan pengunjung. Projeknya dilaksana Dewan Bandaraya Kota Kinabalu dengan sokongan Kementerian Ekonomi melalui Koridor Pembangunan Sabah serta pihak berkuasa Pembangunan Ekonomi dan Pelaburan Sabah sedia. Sekitar 300 pengunjung hadir setiap hari dan angka itu bertambah pada hujung minggu mencecah hampir 1,000 orang. Di sini jika bernasib baik, pengunjung boleh menyaksikan pelbagai hidupan liar seperti burung dan monyet. Ini pertama kali saya pergi sini. Ini pun ambil peluang sebelum dibayar pada 1 hari bulan Disember. Bagi saya tarikan dia adalah dengan adanya tangga-tangga yang di sini, boleh buat latihan di sini, kemudian cantiklah daripada sebelum ni. 我跟我的朋友去这个里面转了一圈，感觉挺好，挺舒服，挺凉快。风景景色什么都很不错的。第一次来到这里，来到沙巴。Bagus kita ada tempat-tempat begini kalau di tempat kita kan, tempat kita sendiri. Lebih baik perbanyakkan lagi lah tempat macam ni untuk kita bawa family, jalan-jalan kan. Orang Sabah datang masih di sini. Tempat ini memang sesuai untuk kita jalan sambil banyak tumbuhan hijau. Bagi saya itu nampak pemandangan bandar Kota Kinabalu. Selamatlah, jangan risau seperti sepanjang perjalanan dia punya tempat ini dia ada CCTV. Kemudahan moden di samping pemandangan menarik menggamit kehadiran pengunjung untuk menikmati suasana santai di tengah kota Bandaraya Sabah. Nirona Newman, RTM.
Baik, sekian paparan berita pagi Sabah kali ini. Besok selepas ini Berita Pagi Sarawak bersama Lydia Yusrina. Setiap undi membawa suara dan harapan rakyat Sabah. Undi 2025. Salam Malaysia Madani.